Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda Awani. World Quran Hour kembali ke negara kita selepas tahun kita melalui pandemik COVID-19. Apa signifikan World Quran Hour? Kerana ini penting untuk kita melihat bagaimana hal berkaitan dengan Al-Quran dekat dengan kita saban hari, saban masa, dan apatah lagi kini kita berada di 10 malam Ramadan yang terakhir. Jadi bagaimana kita menjadikannya relevan, dan World Quran Hour tahun ini akan berlangsung pada 6 Mei 2021 iaitu sekitar 12.30 hari hingga 1 petang di Masjid Sultan Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya, dan akan disiarkan secara langsung melalui stesen TV Astro Oasis dan juga TV Al-Hijrah. Jadi untuk menceritakan apakah signifikan Quran Hour tahun ini dalam kita mengalami pandemik selepas tahun lebih ini, dan juga negara berhadapan dengan pelbagai cabaran selain daripada kesihatan awam, saya merujuk kepada pandemik COVID-19, negara juga berhadapan dengan ekonomi yang tidak menentu, begitu mencabar. Begitu juga dengan kestabilan politik. Kita melihat ini juga menjadi penentu bagaimana kita bergerak ke hadapan dengan ketiga-tiga cabaran besar ini. Dan mengapa tahun ini World Quran Hour memilih surah Al-Mulk, satu surah yang besar, surah di juz ke-29, dan seringkali menjadi amalan saban hari kita sebelum kita tidur. Dan kita mengharapkan keberkatan Ramadan dengan keberkatan surah Al-Mulk dan juga ketibaan Quran Hour dan 10 malam terakhir ini, semoga kita beroleh sesuatu. Jadi di studio bersama saya di World Trade Center pada malam ini, saya bersama Tuan Fazrul Ismail, tak asing lagi saban hari di kaca TV anda, Ketua Pegawai Penyelidik Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Apa khabar Tuan Fazrul? Baik, alhamdulillah. Ini agak pelik juga ni jadi tamu saya ni. Tuan Fazrul biasa mengelolakan World Quran Hour saban hari di TV Al-Hijrah. Okey, tak apa. Mungkin Tuan Fazrul, signifikan World Quran Hour tahun 2021 dan juga Ramadan 1442 Hijrah pada kita. World Quran Hour kali ini adalah tahun yang ke-6, ya, dan pada tahun ini kita memilih surah Al-Mulk, lantaran surah Al-Mulk ini maksudnya kerajaan, ya, dan 2020-2021 kerajaan yang kecil sampailah kerajaan sebesar-besarnya di dunia ini digegarkan dengan pandemik COVID-19 ini, menyebabkan kita memilih surah ini yang Tuan Nazri cakap tadi, bahawa kita baca setiap malam, ya. Bagi setengah orang dia kata baca dia nak dapat elak daripada azab kubur, ya. Tetapi pertanyaannya, sebelum nak elak azab kubur itu, ialah azab di dunia ini bagaimana boleh terhalang ataupun kita boleh jauhkan. Dan kita memilih surah ini lantaran bila zaman, kalau kita ambil sejarahnya, orang memperlekehkan kepada Nabi dan juga para sahabat kerana mereka ni orang-orang biasa, boleh ke buat perubahan, kan, dalam keadaan gawat yang berlaku pada waktu itu. Tetapi Nabi cakap, maksudnya bila turun surah ini, menyatakan bahawa ini gerakan yang ada ini adalah backupnya daripada Tuhan yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu kecil besar. Jadi bila kita lihat pada keadaan COVID-19 sekarang ni gawat, dan dalam tahun 2020 ingatkan dah habis, kan, sampai ke tahun ini masih belum selesai, malah bagi teruk, bagi teruk. Jadi kita perlukan solusi manusia nampak doesn't work, tak berkesan, ya. Kita perlukan God intervention. Okey, Ustaz Fazrul, kalau kita lihat angka COVID-19 bagi global sudah menghampiri 152 juta, kematian sudah menghampiri ratusan ribu. Bagi setengah negara sekarang India, kita lihat amat menjadi malapetaka besar dengan gelombang terbaru. Di negara kita sudah menghampiri 415,000 kes, dan kes aktif masih tinggi 30,000, dan kematian sudah menjangkau 1,500 lebih. Jadi kita menjadi takut, kita jadi lelah, kita jadi fatigue, penat setahun lebih. Tetapi kes masih kuat di luar sana, masih berada di keliling kita. Mengapa World Quran Hour menjadi mungkin sebagai satu macam terapi? Kerana ini penting untuk kita anggap Quran itu sebagai satu asbab, sebagai satu punca untuk kita mencari ketenangan dalam kekalutan yang kita hadapi sekarang. Ya, ayat pertama daripada surah Al-Mulk itu sebenarnya adalah jawapan terus, iaitu tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya adalah Tuhan ini sentiasa memberi barakah, memberi kebaikan pada setiap masa.
tak dinamakan Tuhan, dia kata empunya kerajaan. Pasal kalau pemimpin manusia, dia bukan boleh bagi 24 jam kebaikan. Malah kalau kita tengok dalam COVID-19 ini, maksudnya memang dekat sana selamat, dekat sini tak selamat kan. Dekat sini dah okey, dekat sini pula terkeluar kan. Jadi Mungkin esok tak okey pula. Ya. tak okey. Jadi letih sebenarnya, tetapi dalam sepanjang hidup kita, paru-paru yang ada ini tak pula ada sistem yang letih untuk pumpkan oksigen apa sebagainya, dah terbukti. Cuma manusia ni bila dia dah dapat oksigen biasa, dia dah dapat memimpin, dah dapat kuasa, dia rasa bahawa dia control everything, menguasai segalanya. Jadi bila dalam keadaan kita pandemik ini, dalam chaotic, ketidakpastian ini, datang surah ini untuk ingatkan balik. Dalam surah ini ingatkan balik tentang air, tentang burung, udara, macam-macam. Dan Allah ada menggunakan beberapa perkataan nazir beberapa kali, ya, sekali dua kali dalam surah ini untuk nak cerita bahawa nazir ini teguran. Dia bukan sekadar rasul menegur, tetapi kami yakin bila lihat surah ini, COVID-19 ini adalah teguran kepada yang ada kuasa kecil dari dalam rumah, di dalam syarikat sampai di peringkat negara. Kena ambil bahawa COVID-19 ini teguran kepada semua, sila jaga kerajaan ini, kan? Betul-betul kalau kerajaan Tuhan la tafawut, tidak ada satu glitch pun. Tetapi sistem nak jaga sekarang COVID-19, ya, kalau kita tengok dekat bazar, dekat mana sebenarnya terlampau banyak dia punya glitch, dia punya lompong, ya, yang menandakan bahawa wahai pemimpin, dalam rumah, dua rumah, sila ambil perhatian. Kalau kita bergerak dengan barakah ini, kita ada sela lega untuk kita berhadapan masa ke hadapan. Macam mana kita nak rasa lega tu, Ustaz Fazrul, dengan kehebatan Al-Mulk dan juga kita lihat cabaran yang kita hadapi. Bukan kecil anak. Mungkin bagi setengah pihak yang sudah hidup 50 tahun, mereka rasa inilah cabaran yang paling besar dalam kehidupannya sepanjang menjadi manusia 50 tahun, berusia 50 tahun. Bagi anak muda, keluar universiti tak ada kerja. Sampai 2 tahun sekarang, mereka bergelut jadi rider je. Pada mereka, rider tu bukan kerja kerana tak qualified, tak quantified dengan apa mereka belajar 4 tahun, 5 tahun di universiti. Bagi pelajar, belajar dari rumah, PDPR. Mereka tidak rasa kehebatan seronokan dengan kawan-kawan, berjumpa cikgu, makan di kantin dan sebagainya. Jadi, bagaimana kita menjadi lega dengan Al-Mulk dan juga situasi yang dikatakan norma baru, tapi norma baru itu amat mencabar sebenarnya. Dia sebenarnya bila cakap tentang barakah tadi, kebaikan yang berpanjangan, satu lagi perkataan yang diberi beberapa kali dalam surah ini adalah Ar-Rahman, yang memberi kasih sayang pada setiap masa, ya. Jadi bila dalam keadaan pandemik ini, ada orang rasa bahawa Tuhan benci. Ada kata orang Tuhan sayang. Ya, sebenarnya mesej yang Allah sampaikan, Tuhan sayang, dan dalam keadaan sukar begini, kalau kita dapat manifestasikan kasih sayang, sebenarnya kita masih ada lagi duit, kita masih ada lagi sumber. Cuma sumber ini selama hari ini dia dah berpihak pada satu kawasan, ataupun ada yang tidak adil, memeras kuasa. Sebenarnya nak reset balik. Ya. Dia kalau masing-masing boleh reset, istilah dalam Al-Quran taubatlah, kan? Kalau boleh reset je, kalau katakan digalakkan baca setiap malam tu, pemimpin yang baca setiap malam, dia juga tengok sistem saya ni ada glitch ke tidak. Pasal glitch tanda bahawa kita ni lemah. Tapi kalau kita tak baiki, ataupun kita rasa bahawa kita power, ya, kita berkuasa, sebenarnya kita ni tak sayang kepada kepimpinan kita. Dan itu sebabnya bila ada keadaan anak muda bimbang peluang pekerjaan, kan, ataupun ayah umur 50-60 tahun bimbang kesihatan dia, dan anak dia tak tahu PDPR ni dapat ke tak dapat, kan, nak berjumpa cikgu, nak senyum dengan cikgu dekat online je, kan. Akhirnya nanti mungkin bimbangnya kita ni semuanya visual je, kan. Generasi yang amat visual ataupun di belakang teknologi. Tetapi bila sesuatu itu nak di reset, ada dua cara, sama ada kita reset ataupun sistem reset. Ya, dan saya melihat ialah dalam surah Al-Mulk ni Allah sedang memberikan reset button pada semua. Kalau tahun 2020 tak jalan lagi, 2021. Kalau tak jalan lagi, 2022. Dan
kita harapkan tidaklah sampai 5-10 tahun. Kalau riset sampai 3-4 tahun, memang level up, kan, dunia akan hancur, kan, dan kita khawatir kita hancur dan hilang kasih sayang. Itu yang lagi merana sekarang ni, kan. Sekarang ni masih lagi 2021 ni ada peluang untuk reset, dan kasih sayang itu sumber masih banyak lagi. Masa untuk duduk balik, semak balik, sebenarnya kerajaan kita ni kerajaan apa? Kerajaan kasih sayang ataupun kerajaan yang masih guna formula lama? Dalam Al-Mulk diterangkan bagaimana kerajaan itu dan kaitan dengan perlembagaan. Punca kuasa adalah perlembagaan. Jadi dalam keadaan kekalutan kita hari ini, kita melihat satu ujian besar selain pada kesihatan awam dan cabaran ekonomi, iaitu isu politik di negara kita. Bagaimana kita mengambil ibrah ataupun tabayun daripada kerajaan yang dirujuk dalam Al-Mulk ini? Ya. Satu daripada poin dalam surah Al-Mulk itu adalah Ar-Rahman tadi. Maksudnya Tuhanlah yang menjaga burung, ya, yang menyebabkan dia boleh mengepak dan juga tutup sekali sekala, ya. Kasih sayang, atas dasar kasih sayang. Bila cakap tentang kasih sayang, beri dan beri tanpa batasan. Itu Allah yang boleh buat, ya. Bagi pemimpin, bila kita cakap tentang parti politik, perlembagaan ini, perlembagaan yang ada dah bagus, kan? Tetapi kadang-kadang bila dia ada mindset dapat dan bawah meja, yang itu bila tengok istilah lompat, kan? Perkara itu di sebalik lompat itu ada sesuatu motif yang tidak berapa jelas. Saya rasa itu tanda bahawa mindset kasih sayang daripada Ar-Rahman itu, walaupun yang memimpin itu adalah orang Islam, dia baca banyak kali dalam Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim, ia belum masuk dalam hati, pasal dia sepatutnya rasa bersalah kalau dia ambil, kan. Kalau saya merujuk pada zaman Saidina Umar itu, setiap pemimpin pada waktu itu disemak. Kalau sebelum ni pakai kenderaan A, dia kalau lebih lagi lepas waktu itu audit, kan. Pakaian dia pun dari segi harta dia audit. Tetapi zaman sekarang ini, kalau seorang itu jadi pemimpin, dia ekstra, dia tidak diaudit, kan. Dan itu tanda bahawa dia mendapat lebih, bukan memberi lebih. Sepatutnya kalau zaman Umar ke zaman Nabi SAW itu, dia jadi pemimpin itu lagi dia habis harta dia, kan. Jadi mungkin orang rasa macam ada keharapan kita nak dapat pemimpin begitu. Kita harapkan ada sesuatu di sebalik surah Al-Mulk. Dari sebalik surah Al-Mulk, kita ingin menjadi ada satu impian negara idaman. Negara idaman, kalau kita merujuk kepada Malaysia ini, negara yang pelbagai kaum, keharmonian antara agama, kehebatan pimpinan politik, ketelusan, integriti yang tinggi, mengangkat tadbir urus yang baik. Jadi adakah kita benar-benar menjiwai ataupun kita kamuflaj di atas permukaan cantik dengan pembinaan masjid yang gah, institusi yang ribuan warga kerjanya, kataupun syiar-syiar yang tidak berkesudahan, tetapi amalannya seperti mana Ustaz Fazrul katakan tadi. Ya, itu yang sebenarnya dalam keadaan hakikat sekarang ini, reset button yang Tuhan hantarkan sekarang dengan jelas. Ini memang jelas. Kalau tak sedar lagi kita tak tahu. Dan itu antara harapan daripada World Quran Hour ini, kita nak membawakan perspektif ayah dalam rumah, sila beri kasih sayang itu sebanyak. Itu paling kecil sekali. Paling kecil. Kita mula daripada ataupun rumah. Diri kita sendiri. Diri dalam keluarga, kan. Kalau kita boleh mulakan begitu, kemudian bawa ke pejabat, kemudian bawa kepada peringkat negara, tidak mungkin ayah yang beri kasih sayang betul-betul di rumah, dia sanggup ambil duit di bawah meja untuk pastikan ceiling di stadium jatuh untuk anak dia. Tak mungkin. Tapi cara berfikir begitu, mungkin kalau ikut silibus yang ada sekarang ni tidak cukup. Surah Al-Mulk ini perlu diangkat dan dihidupkan betul-betul. Saya suka tentang itu. Silibus di sekolah kita sampai tak kataupun long life learning agama itu tiada kesudahan. Daripada kita prasekolah, sekolah agama, sekolah rendah, sekolah menengah, tahfiz, universiti, fakulti Islam, dakwah dan sebagainya. Tetapi antara cabaran kita adalah pemimpin yang korup. Manusia yang suka mengambil rasuah, integriti dipersoalkan. Tapi kita fasih mengangkat surah dan juga hadis
kerana kita ingin menjustifikasikan perkara. Jadi, di mana yang kita tidak kena dalam sistem pendidikan agama kita, Ustaz? Ya, bila kita ditekan oleh sistem pendidikan untuk physical benefit, manfaat fizikal untuk keputusan, untuk dapat akademik, dapat CJ, dapat kerja, itu kadang-kadang mak ayah juga yang mulakan. Kan? Jadi saya hantar ke sekolah tahfiz kerana saya tak berkesempatan ke sekolah tahfiz. Dan bila perkara itu berlaku dan di peringkat sekolah agama dan sebagainya, bila cikgu-cikgu pun tertekan juga. PPD tanya di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, mana A? Kan? Tapi kalau cakap mana solat, itu jarang disoalkan. Mana integriti? Kan? A ni dapat dengan tiru ke ataupun dengan dapat kertas bocor contohnya. Perkara itu jarang dibincangkan. Sekali-sekala orang komen, netizen komen, itu saja padam. Keputusan A tetap A, dan inilah A yang dibawa sampai ke pejabat, yang dibawa sampai ke Putrajaya, dan kita nampak bahawa ceiling yang jatuh, jalan yang sepatutnya lubang, 6 inci itu bagi 4 inci saja, dia datang daripada 4 inci tebal juga tu, Ustaz. Ada yang 2 inci je. 2 inci. Jadi dia datang daripada engineer yang dapat A, tapi rupa-rupanya A yang tidak layak sebenarnya, dan itu satu corruption. Kalau kita cakap rasuah itu sebagai penyakit besar, corruption itu dia bermula daripada dalam kelas, di dalam bilik darjah, di mana cikgu memberikan A itu mudah-mudah tanpa melihat apa nilai di sebalik A itu sendiri. Ustaz Fazrul, dalam Al-Mulk juga dia banyak merujuk kepada menimbulkan beberapa persoalan dan juga jawapan. Betul. Ini cantik. Kerana kita di negara kita ada satu budaya, kita hanya menerima. Betul. Boleh Ustaz Fazrul terangkan kenapa ada pertanyaan berapa ayah ini dan juga ada jawapan yang diselitkan dalam Al-Mulk? Kenapa itu perlu budaya kita? Betul. Dia ada 6 soalan dan ada 6 jawapan. Hebat. Ya. Allah tanya itu kerana dengan soalan kita akan berfikir. Dan budaya berfikir inilah sebenarnya yang kita nak di sebalik semua AA yang ada, di sebalik institusi-institusi yang gah-gah ini. Sebenarnya soalannya Allah tanya aman, adakah kamu rasa aman? Jadi kalau ada masjid yang besar, buat binaan yang besar, pusat madrasah, tahfiz ataupun institusi penjawat awam yang banyak KPI ini, kamu rasa aman ke dengan Tuhan yang kamu ada, kan? Jadi satu dalam bentuk rasa aman atau tidak, apa yang kamu buat ni mencapai kualiti atau tidak, bukan sekadar kuantiti. Tapi yang keduanya, bila soal, kita akan answerable. Kita akan mewujudkan individu yang bertanggungjawab. Betul. Berbanding dengan kita pasangan menurut apa yang diperintah. Susah. Al-Mulk juga dia membawa satu refleksi kepada operasi diri untuk kita mencetuskan lebih banyak daya fikir. Ini antara juga kita ingin menjadi satu generasi bangsa yang sentiasa berfikir untuk sentiasa mencari motivasi diri. Cuba Ustaz Fazrul terangkan sikit. Ya, bercakap tentang berfikir, bertanya soalan, itu adalah cara untuk kita pergi lebih luas. Ini bangsa-bangsa yang hebat semua ada ciri-ciri ni. Memang ada ciri. Kita lihat zaman Adam hinggalah sekarang. Zaman itu, kemahiran bertanya, kemahiran bertanya soalan. Pasal bila tanya soalan, dia menyebabkan seseorang itu bertemu masalah, kan? Dan kalau bersama dengan Tuhan, dia menyebabkan dia minta lebih daripada Tuhan. Tapi kalau tidak ada soalan, dia minta apa yang ada je lah, kan? Kalau saya nak kereta, lagi apa lagi. Kalau habis belajar nanti saya nak rumah. Kemudian kalau tak dapat rumah besar itu, saya nak juga dapat rumah itu. Dan akhirnya bawah meja kot. Okay. Jadi dia bukannya kalau saya tak dapat, macam mana saya nak dapat dengan cara yang terbaik, Dan lebih daripada itu, bercakap dalam Al-Quran, kalau dalam surah Yasin, kita ke sana, surah 36, soalan itu ataupun cara penghujahan, satu daripada atas, daripada wahyu, satu daripada belakang, daripada sejarah, lepas tu daripada depan, daripada ilmu semasa. Sebenarnya 3 sudut ini yang diajarkan oleh Al-Quran, ini perlu ditanamkan terutama dalam institusi agama. Tapi cabarannya ialah bila ada institusi agama, daripada atas kata ini wahyu, hadis, kan? Bila sejarah dan juga ilmu semasa tidak menjustifikasikan apa yang dia faham daripada hadis dan Quran, maka ia menyebabkan terbelenggu cara berfikir. Maksudnya, pasal ayat Quran saya terima. Walaupun apa yang difahami itu salah konteks. Dan salah aplikasi, sehingga kan salah tafsiran, sehingga kan kalau dengar ayat ini, okey, dah
surrender kan, tanpa ada soalan seterusnya. Dan ini adalah satu tragedi, kerugian. dan kerugian, dan tragedi inilah yang melahirkan kerajaan yang juga tak berapa sensitif, dan yang merananya adalah dunia. Dalam tamuan dan manusia, kita sentiasa ada satu pertembungan antara conformity, iaitu yang selesa dengan sesuatu yang biasa, BAU, business as usual, dan sesuatu yang sentiasa beredar, mengikut peredaran, islah, pembaharuan, ketamadunan, dan termasuk yang kita cerita tadi, daya fikir, daya bertanya, daya kreativiti. Cuba Ustaz Fazrul terangkan, kenapa islah ni dalam kita rujuk pada Al-Mulk kini, dalam situasi sekarang, perlu dijadikan penjana untuk anak muda, generasi lama, orang baru dan sebagainya. Ya, tabarak itu dalam, kalau bahasa Arab tu dia dalam bentuk mudhari', kan, dia terus baik. Itu Allah memang sentiasa membuat kebaikan. Tetapi ada ayat 3 4 itu Allah suruh tengok beberapa kali. Tengok balik alam ini, ada tak kecacatan, ada tak dia punya glitch dia. Bila bercakap beberapa kali itu, maksudnya kita ada quality control. Bila quality control, mesti ada islah, pembaikan yang patut berlaku, yang sempurna. Sistem Tuhan pun Allah suruh tengok. Apatah lagi kalau sistem manusia, kalau katakan ada sistem ataupun polisi baru yang outdated, perlembagaan ataupun rang undang-undang rasa itu 68 dahulu dilapuk. Sepatutnya daripada pembaca surah Al-Mulk ini bangkit nilai untuk menyimak, dan Tuhan yang sempurna suruh semak. Itu kata pun order. Ustaz Fazrul, merujuk kepada World Quran Hour tahun ini, apa yang sudah disiap-siagakan oleh penganjur, kerana pandemik mungkin makin teruk di 10 malam terakhir ini menjelang 6 Mei, tetapi saya rasa sambutannya masih hangat di dalam negara dan seluruh dunia. Terangkan Ustaz Fazrul? Ya, alhamdulillah setakat ini kita ada 6 benua di 22 negara yang sudah mendaftar 29 hotspot di seluruh dunia, dan main location kita ialah di Masjid Besi, di Masjid Sultan Mizan. Cuma kita menunggu kepada perkembangan terkini. Kalau yang terkini yang kita sudah rancang ialah tidak ada gathering, kecuali pentadabbur, pembaca Quran dengan penjarakan sosial, SOP ketat, dan media sahaja. Tidak ada VIP, tetamu, tak ada, kerana kita harapkan ia dipancarkan di televisyen, di Astro, di TV Al-Hijrah dan di Facebook Live, untuk masing-masing menghargai surah Al-Mulk bersama. Dan harapnya 1 jam yang ada ini, kita di seluruh dunia ini pada masa-masa yang berbeza itu, tapi masih pada 6 Mei, kita harapkan masing-masing boleh participate, mengikutinya, kongsikan dan sebarkan. Ada di kalangan peserta bukan Islam ataupun di negara asing yang sudah pun menyatakan komitmen mereka? Ya, ada yang mereka kita dekati dan mereka bersedia untuk bersama, untuk mendengar dan juga melihat mesej daripada Al-Mulk kerajaan itu. Saya rasa Quran Hour dalam masa 6 tahun ini berada di hadapan apabila kita mempraktiskan amalan norma baru, misalnya berhubung dalam talian ini. World Quran Hour sudah lama, daripada tahun pertama sudah berinteraksi dengan rakan-rakan melalui dalam talian, melalui video conferencing dan sebagainya. Jadi mungkin ini sebagai satu kelebihan World Quran Hour, sebenarnya mematangkan apabila sudah pun bersedia dengan SOP yang Tuan Fazrul katakan tadi, tak ada masalah, tak ada VIP, tak ada tetamu. Kami berinteraksi melalui langsung di televisyen dan juga melalui dalam talian. Ya, itu alhamdulillah pengalaman itu pasal berinteraksi dengan luar negara memang melalui itulah aksesnya kan. Aksesnya. Jadi sebenarnya akses pendidikan untuk menaikkan nilai ini makin lagi teguh pada tahun 2021 ini dengan pandemik, dengan kalau adik-adik di rumah, anak-anak PDPR itu, alhamdulillah kita sudah ada pengalaman, dan harapnya tahun ini makin kuat lagi komitmen ramai untuk berkongsi mesej ini. Kalau PDPR tu orang ramai mempersoalkan bukan dalam talian tu tak ada masalah, tapi pedagogi. Adakah tahun-tahun mendatang kalau pandemik ini berterusan, pedagogi World Quran Hour bukan setakat berinteraksi melalui video conferencing ataupun melalui dalam talian, tetapi approach, pendekatan dan juga sesuai dengan nama pun dalam talian ini tak sama dalam kelas fizikal ataupun temu buat saya dengan Ustaz Fazrul melalui studio fizikal sekarang, ya?
Itu antara perkara yang kita selalu tambah baik dari masa nilai, ke semasa, mendapat feedback daripada pakar-pakar. Kalau tahun pertama tu kita buat straightforward saja, tapi alhamdulillah kita majukan lagi dan semoga ia menambah nilai kualiti penyampaian itu sendiri, insya-Allah. Okay. Terima kasih Tuan Fazrul Ismail, Ketua Pegawai Penyelidik Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. World Quran Hour, catatkan temujanji anda 6 Mei 2021 dan juga 24 Ramadan 1442 Hijrah, 12.30 hari hingga 1 PM ataupun 1 petang, 1 jam saya. 1 jam saja. Kalau anda sibuk sangat, ambillah masa ini di mana saja anda berada, di rumah, di bilik kuliah ataupun di pejabat, ambil masa 12.30 hari dan buka untuk juz 29 misi ayat Al-Mulk, 30 ayat itu dan surah 67. Jadi masih ada masa untuk anda bersedia. Kalau ada Quran yang lapuk tu bersih-bersihkan. Kalau yang belum ada Quran, beli Quran baru. Yang tak faham, buka ke Quran yang ada tafsir dan sebagainya. Macam-macam cara. Dekat telefon pun ada Ustaz. Muat turun juga aplikasi yang ada tentang surah Al-Mulk. Sekian agenda Awani pada malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.